Inspirasi 101. IKIM Inspirasi Euforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana juga anda berada saat ini. Terima kasih kerana terus menjadikan siaran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai teman anda untuk anda mengisi masa, teman untuk pemanduan anda dan juga teman untuk anda menjalani kehidupan dengan pengisian ilmu, insya-Allah. Baiklah, telah pun selesai tugasan Sufian Amrin dan juga Hazwan Syah tadi. Terima kasih pada mereka berdua. Moga-moga apa je perkongsian mereka dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah, menjadikan kita orang yang lebih positif, lebih nak bergerak ke hadapan, insya-Allah. Dan bicara tentang bergerak ke hadapan, kejap lagi kita akan teruskan momentum kita untuk terus berjaya dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Menerusi perkongsian pesona Dizarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, kita nak sambung lagi silibus kita dalam Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama apa? Rakan-rakan pendengar, saya biarkan kat sini untuk anda ingat kembali kita sampai mana, nama ke berapa, dan hari ini nak sambung untuk nama yang ke berapa pula, insya-Allah. Untuk pertemuan bersama dengan Ustaz Muhammad kejap lagi. Jadi untuk anda ikuti perkongsiannya di FB IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, juga di FB Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Untuk anda saat ini kita dengarkan terlebih dahulu hingga saat akhir dengan Anik Muhai, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi.
senangnya dalam hati. Kalau Aiman gembira sangat nampak. apa tidaknya, aku dah jumpa dah madu yang aku cari-cari selama ni. Madu apa tu, Man? Kau biar betul. Madu lebah lah, Man. Madu tualang 100% asli. Rasanya sangat sedap. Telah diuji keasliannya di 3 buah mamal yang diiktiraf. Wow, kalau madu ni confirm selamat. Mari botol. Hubungi 010-504-6880 atau layari madukuattoyou.com. Ingat madu, semestinya madu kuat. QUAD. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio Ipin sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Buku baharu terbitan IKI bertajuk Ahmad Ibrahim, Safiah Pemikiran, Sumbangan dan Ilmiah, mengisahkan kehidupan almarhum Profesor Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang berkredibiliti, prolifik dan hebat dalam dunia perendangan Islam di Malaysia. Sumbangan ilmiah almarhum telah dibincangkan dalam pelbagai sudut, termasuk perbandingan pemikiran, keuangan dan perbankan, takaful, undang-undang murtad, keluarga, komersial, jenayah syariah dan wakaf. Hasil tulisan termasuk anak beliau sendiri, rakan-rakan seperjuangan dan bekas pelajar beliau yang amat mengenali kepribadian dan mengagumi pemikiran almarhum. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 03-6204-6388. Dapatkan sekarang. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra udu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra udu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsihat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsihat.com. Saya Prof. Dr. Mohaya untuk Yayasan Ikhlas. Selain daripada kita memahami bahawasanya hakikat diri ini ialah kita ini bukan kita punya. Dan kalau kita tak faham itu dan tidak maintain hakikat kehambaan itu dan hidupkan falsafah itu, dikhawatiri kita ni seseolah macam masuk zon kekafiran dan kesyirikan. Maknanya kita kata kita ni hamba Allah, tapi bagaimana kita tu hamba Allah kalau kita tidak menurut apa yang Allah perintah? Dan misalnya dalam surah Hud ayat 57, ini dalam konteks Nabi telah pun beri pesanan kepada umatnya, tetapi dibelakangkan pesanan-pesanan itu. Nabi pun menyebut kalau kita degi juga, kita boleh diganti oleh Allah dengan umat lain. Sebab Allah itu dia tidak tersentuh dengan kelemahan kita. Dan sebenar-benarnya kita tidak akan dapat membahayakan pencipta kita itu. Bahkan sebaliknya akan berlaku. Dan sesungguhnya Tuhan itu maha pemelihara setiap sesuatu. God is the protector. Allah itu Al-Hafiz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun Allahumma arshid al-a'immata waghfir lil muadzinin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbati
عبادتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu bertemu dan patuh padamu bersatu memikul dakwamu hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu maka eratkanlah akan ikatannya kekalkan kemesraan hati ini tunjukkan ia jalannya sebenar limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam dan lapangkan dengan iman. Kota Baru 89.8 FM. Tak kira di mana anda berada, terima kasih kerana terus bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian pertama kita. Kita ada pesan Adi Sarah untuk bersama dengan sahabat pendengar. Tak lain tak bukan, Ustaz Muhammad Abdul Alamin dah bersedia di hujung talian saat ini, yang mana anda boleh ikuti di FB IKIM FM, di YouTube IKIM dan juga di FB Ustaz Muhammad sendiri. InsyaAllah perkongsian kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Muhammad. Tapi apapun, awalan ini nak ucapkan selamat datang Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Seminggu tak jumpa Ustaz. Tapi saya ikuti perkongsian Ustaz, insyaAllah. Dan hari ini nak bersama dengan Ustaz, kita nak sambung lagi perkongsian menerusi Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT yang seterusnya. Kali ini dah pun Ustaz nak kongsikan dengan kita dengan nama Allah SWT, An-Nafi'. Betul Ustaz? An-Nafi'. Silakan Ustaz untuk mukadimah kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah biji Kak Etis, dosa kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Pagi ini dapat sama-sama kita berada dalam Personal Zahra dan kita sampai ke nama yang 92 iaitu An-Nafi'. Tahun ni insyaAllah kita akan khatam pengajian Asmaul Husna tentang masalah keluarga kita. InsyaAllah. Okey, ini buat kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Nama Allah An-Nafi', di antara rantaian nama Allah dalam Asmaul Husna iaitu Allah Subhanahu wa taala An-Nafi'. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi kebaikan dan manfaat. Baik, nama Allah An-Nafi' ini merujuk kepada pengurniaan kebaikan secara menyeluruh kepada manusia, dari sudut rezeki, kebaikan-kebaikan, harta benda, hidayah, ketakwaan, keluarga yang bahagia, takdir yang baik. Maknanya Allah menganugerahkan kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat maknanya kepada hamba-Nya, kepada manusia dan kepada hamba-Nya. Jadi kita hari ini nak tengok Allah An-Nafi', Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan. Macam mana cara ataupun prasyarat untuk Allah Subhanahu wa taala An-Nafi' memberi kebaikan-kebaikan secara menyeluruh kepada kita. Kita kongsikan ada 3 syarat utama untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan An-Nafi', kebaikan-kebaikan yang menyeluruh kepada kita. Okey, yang pertamanya apa? Yang pertamanya iaitu dengan kita membuat persediaan iman. Keimanan. Iman adalah ma waqara fil qalb, apa yang ada dalam hati. Ma waqara fil qalb, apa yang ada dalam hati. Ada orang hari ini mempelajari tentang agama, mempelajari tentang keimanan, tapi perkara itu hanya berlegar-legar di akal dia. Sedangkan iman, apa yang kita belajar, kita nak bawa turun ke dalam hati. Dan iman ni perlu diusahakan. Seperti mana kita mengusahakan ilmu, selain daripada Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki, kita perlu mengusahakan dan kita perlu menjaga keimanan.
Sebab iman dalam hadis Nabi SAW sifatnya adalah yazid wa yanqus. Yazid dia boleh bertambah. Dengan pesona di Zahra, alhamdulillah bertambah. Seminggu tak adil, dia turun. Dia yazid wa yanqus. Dia boleh bertambah, dia boleh naik dan dia boleh turun. Okey. Jadi maknanya kita perlu cari, kan? Kita perlu pelihara dan jaga. Dan kita kena kekalkan keimanan ini. Sebab dia perkara yang perlu kita kekalkan. Ada orang hari ini boleh hilang dia punya kepercayaan. Auzubillah min zalik, kan? Artinya seorang tu dia boleh maknanya terluput keimanan dia. Sebab tu kan dalam ada doa yang diajarkan, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman, kan? Wa adkhilna jannata ma'al iman. Allah hidupkan kami ni dengan iman, matikan kami dengan iman, dan nanti besok masukkan syurga, mana kami ke dalam syurga dengan iman. Yang maknanya, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu cari, kita perlu pelihara, kan? Dan kita perlu maknanya mengekalkan keimanan yang maknanya kita dibentuk itu. Jadi ini, apa makna iman? Bukan pada akal fikiran, tapi dia ma waqara fil qalb, apa yang ada dalam hati. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, hari ini dalam hidup kita ni, dengan kita mengetahui keimanan Allah Subhanahu wa taala, kita rasa hati kita lebih tenang, kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sebab manusia ni kadang-kadang dia bergantung kepada dunia yang sementara. Orang yang hidupnya bergantung kepada dunia yang sementara, hidupnya akan rungsing. Kan? Hari ini kalau dia kata dia bergantung kepada harta, yang paling dia rungsing kalau harta itu hilang daripada dia. Sebab itu kadang-kadang orang akhirnya mencari harta dengan cara jalan yang haram, mengumpul harta sampai tidak mengeluarkan zakat. Sebab apa? Pergantungan hidupnya pada harta. Hari ini ada orang yang pergantungan hidup dia kepada pangkat. Maka dia akan berusaha untuk dapat pangkat itu sampai mengaibkan orang lain, sampai dia memfitnah orang lain dan sebagainya. And kalau dalam rumah tangga, kadang-kadang ada orang yang bergantung hidupnya kepada suami. And maknanya, oleh kerana pergantungan itu bulatnya kepada suami, yang paling rungsing apabila suami itu hilang. Apabila suami itu meninggal, ataupun hilang, maksudnya paling dirungsingkan. Jadi kalau kita bergantung kepada keduniaan, yang paling kita rungsing adalah apabila dunia itu hilang daripada kita. Tapi apabila kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh kehidupan kita, maka kita tidak akan rungsing. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Ingat dunia kita akan rungsing. Ingat dunia itu untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Tapi hari ini ada orang ingat dunia dan dunia itu merungsingkan dia. Dia diurus. Dia sebahagian daripada kehidupan kita. Buat jadual, uruskan, tapi jangan pernah untuk kita rungsing pada kehidupan kita ni. Sebab dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Ini perkara yang kita kena faham. Iaitu maknanya macam Allah An-Nafi'. Jadi bila kita bergantung pada Allah An-Nafi', dengan sebenar-benar meningkatkan keimanan, dalam Quran dan hadis banyak kelebihan orang yang ada keimanan ini. Antaranya apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya, dan dikurniakan rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Banyak kelebihan keimanan yang menjadi sumber kepada Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu Allah An-Nafi', kita tahu Allah yang maha memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita. Kita nak cari sebab-sebab dia. Yang pertama, ada 3 sebab. Yang pertamanya dengan meningkatkan keimanan. Banyaklah hadis Nabi Allah sebut dengan keimanan Allah akan pelihara kita, Allah tidak akan tinggalkan kita keseorangan, diberi jalan keluar, diberi rezeki di sumber tidak disangka-sangka, ditautkan antara suami isteri dengan mawaddah dan rahmah, dengan kasih sayang dan juga rahmat, dan berbagai-bagai lagi. Maknanya iman mawaqara fil qalb, apa yang ada di hati kita selalulah kena bergantung dan juga selalu berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Mungkin kita rehat dulu. Boleh. Sementara sahabat-sahabat kita ni nak ukur ni diri sendiri ni, iman dah jauh mana dah sebenarnya. Memang iman kita nipis Ustaz kan, manusia imannya memang nipis. Dan inilah masanya untuk kita memperkukuhkan lagi keimanan. Untuk apa? Untuk kita lebih dekat pada Allah An-Nafi insya-Allah. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT yang ke-92 An-Nafi' bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Saat ini untuk pesona di Zahra, tadi Ustaz nampak lenjong, sekarang Ustaz nampak lebar sikit. Nampak penuh Ustaz, mesti penuh. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini. Untuk nama Allah, Allah yang maha memberi manfaat, Allah yang maha memberi kebaikan. Dan Ustaz baru kongsikan satu antara tiga syarat utama untuk Allah mengurniakan kebaikan yang menyeluruh. Untuk yang kedua apa Ustaz? Silakan. Okey. Terima kasih kepada JKT dan seluruh ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian. Okey. Satu benda yang kita kena faham dari sudut tauhidnya, Allah tu maha memberi. Tu'til mulka man tasha. Allah Subhanahu Wa Taala tu memberi kekuasaan siapa yang dikehendaki, wa tanzi'u mulka mimman tasha, dan maknanya boleh menarik kepada siapa Allah kehendaki kan. Itu adalah maksudnya kebaikan atas hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi sesuatu benda kepada manusia. Tapi kita bincang pada hari ini bagaimana kita mencetuskan sebab-sebab untuk Allah beri kebaikan tu. Sebab-sebab. Sebab orang kalau nak berjaya dalam hidup dia kena banyak mencetuskan sebab-sebab untuk berjaya.
Benda ni Allah ajar kita dalam surah Kahfi, surah Kahfi. Bagaimana Iskandar Zulkarnain tu menjadi orang yang hebat sampai namanya termaktub dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana dia banyak mencetuskan sebab-sebab untuk berjaya. Kan kalau kita baca surah Kahfi kita akan jumpa thumma atba'a sababa. Dia ikut sebab-sebab untuk berjaya. Jadi hari ini kita nak bagaimana Allah An-Nafi' nak kurniakan kepada kita sebagai sebab-sebab untuk mencetuskan Allah kurniakan kepada kita. Soal Allah nak bagi itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kekuasaan dan kebijaksanaan dan kemurahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama tadi, macam mana kita mencetuskan sebab-sebab Allah anugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Yang pertama dengan meningkatkan keimanan. Yang keduanya, Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, yang keduanya iaitu dengan ilmu, dengan jalan ilmu, dengan jalan ilmu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut benda ni dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat Allah mengangkat darjat seseorang daripada kamu, dan orang yang ada ilmu itu dikurniakan beberapa darjat. Jadi ilmu sangat penting. Sebab itu dalam Islam jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Tingkatkan. Banyak kita tahu, banyak lagi kita tak tahu. Percayalah cakap saya. Sebab itu mimani la ta'allamani, dua jenis mim ataupun dua golongan yang takkan dapat ilmu. Al-mustahi wal mutakabbir. Al-mustahi ini maknanya orang yang malas. Orang yang malas, orang yang tak ada rasa cukup dengan ilmu, dah malas lah, cukuplah. Dan wal mutakabbir, dan yang kedua orang yang sombong dengan ilmu ni. Maknanya itu orang takkan dapat ilmu. Ilmu Allah sangat luas. Dengan ilmu adalah penyebab untuk Allah kurniakan seorang itu dengan kebaikan. Dengan ilmu kan? Jadi Allah SWT menjadikan antara sebab-sebab untuk Allah kurniakan kebaikan dengan ilmu. Tingkatkan ilmu. Dan ilmu Allah tu sangat luas. Jangan ingat kita dah mahir dalam ilmu mutawif. Mutawif ni bawa orang pergi Mekah, jadi orang bawa pergi umrah, bawa orang pergi haji. Ilmu mutawif kita memang tinggi. Mungkin kalau di sudut akademik dia, ilmu mutawif tu tambah peringkat PhD lah. Ilmu mutawif, tanya je tempat mana-mana, Mekah Madinah sampai PhD dah. Maksudnya memang apa saja boleh jawab. Belum tentu ilmu Al-Quran kita juga tahap PhD. Ada orang kadang-kadang ilmu tawhid itu tinggi, ilmu Al-Quran dia mungkin dia tak semahir orang yang memang mendalami ilmu Al-Quran. Ada orang hari ilmu ekonomi dia, sebut saja teori-teori ekonomi, sebut saja dia boleh faham, dia sangat tahu. Belum tentu ilmu rumah tangga dia hebat. Jadi kadang-kadang kita tengok, dia tu PhD dah Ustaz. Tak kalah dia tak tahu. Kalau PhD dalam bidang sesuatu bidang, betul-betul dia tahu semua benda. Sebab itu, kita perlu adil melihat seorang itu, satu. Yang kedua, kita juga perlu faham diri kita. Jangan anggap kita dah alim. Sebab pertama, kita dah rasa sombong dengan ilmu, kita rasa tahu semua benda, terhentilah Allah SWT akan kurniakan kebaikan kepada kita. Kalau kita rasa kita tahu semua benda dah betul. Betul, tutup ilmu. Dalam personal Zahra ni satu benda lain. Banyak benda yang kita kongsikan dan kita belajar daripada pendengar-pendengar yang bagi respon, yang tanya soalan. Sebab soal miftahul ilmi. Soal itu adalah kunci kepada ilmu. Kadang-kadang tanya, kita bercakap, ada juga masalah-masalah begini. Sebab itu personal Zahra sangat bagus untuk meningkatkan dalam bab rumah tangga. Bab rumah tangga. Kalau nak cerita meningkatkan ibadah, dia ada slot lain. Dia ada slot tahsinul ibadah. Sirah, dia ada slot sirah dia. Boleh tengok maknanya rancangan-rancangan yang lain. Tapi dalam rumah tangga, insyaAllah, dan DJ Yati, dia dah mahir 2 tahun dan dia mengendalikan. Personal di Zahra. Dia tak boleh challenge lah dengan. Dia tak boleh challenge. Okey. Tapi nak cerita ini, maknanya mengenai ilmu. Maknanya nak meningkatkan ibadah dari ilmu. Rumah tangga ada ilmu dia. Jangan pernah berhenti belajar untuk menuntut ilmu. Okey. Dan yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh An-Nafi', Allah yang maha menganugerahkan kebaikan, boleh menganugerahkan kebaikan kepada kita dengan jalan kita memperbaiki keaiban diri kita.
Ibu kakak, kadang-kadang banyak keaiban diri kita terhalang banyak anugerah-anugerah kebaikan. Banyak anugerah-anugerah kebaikan yang ada di sekeliling kita terhalang kerana keaiban diri kita yang tidak kita tingkatkan. Dan kadang-kadang peluang banyak, tapi kenapa kita tak dapat? Kenapa orang lain yang dapat? Sebab kadang-kadang banyak keaiban-keaiban diri kita. Masa tak tepat, kan? Cakap besar. Jadi mana kebaikan itu terhalang sebab keaiban-keaiban yang kita tidak memperbaiki dia. Semua manusia ada keaiban-keaiban, semua manusia ada kelemahan-kelemahan. Sebaik-baik kita adalah orang yang meningkatkan kelemahan diri dia. Dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sebut benda ini. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang saya sekalian, kan kita semua ni lahir. Kita ada kelebihan semula jadi dan kita ada kekurangan semula jadi. Jangan kita tersilau dengan kelebihan semula jadi kita tanpa kita perasan ada kelemahan semula jadi. Kadang-kadang orang tu inborn, lahir dia ada kelebihan semula jadi. Contoh, kelebihan semula jadi dia memang dia suka mengemas, tak payah disuruh-suruh, dia memang suka mengemas. Kan? Jadi kalau kat rumah dia kata, abang nak apa lagi? Saya kemas rumah dah, saya layan abang macam raja dah. Padahal mengemas tu inborn dia. Lahir tu dia memang suka mengemas. Kan? Jadi jangan tersilau dengan kelebihan semula jadi kita. Kelebihan kekalkan dan tingkatkan. Yang kita nak tahu kelemahan semula jadi kita. Memang kita suka mengemas. Tapi suami sikit punya hal, ubat gigi pun boleh bergaduh. Abang, ubat gigi tu apa? Abang ni picit dia tengah, picit dia bawah lah. Kita tak perasan. Ada benda yang toleransi, kita kena besar kan? Sebab kita orang yang SOP, mengemas. Ubat gigi pun boleh bergaduh. Kan? Sebab betul-betul stokin pun boleh bergaduh. Kan? Kita kadang-kadang ada kelebihan semula jadi. Kita lupa kelemahan semula jadi kita. Pitching suara tinggi, kita tak perasan kan? Pitching suara tinggi, kan? Awak ni kasar dengan saya. Mana saya kasar? Pandai kata kita kasar. Itu orang kasar ke? Oh ya ke? Dia bagus banyak benda. Tapi kelemahan semula jadi tu dia tak perasan. Dia kena manage. Jadi kadang-kadang banyak rezeki, peluang-peluang, kebaikan-kebaikan terhalang kerana keaiban diri kita yang tidak kita baiki. Banyak kadang-kadang. Kan? Kadang kita perangai kita macam tu. Kan? Orang nak datang rumah kita pun orang malas nak datang. Sebab apa? Alah datang rumah tu kena bebel. Datang kena bebel je kan. Maknanya orang tak mau datang. Sedangkan tamu datang bawa rahmat. Dengan perbualan-perbualan tu at least menambah kita punya idea-idea nak buat apa. Ada orang kadang-kadang memang belajar main golf. Main golf belajar kenapa? Daripada golf tu jumpa orang untuk mencana idea. Tetamu datang rumah kita, kadang kita berbual, kita dapat idea tau. Kebaikan. Tapi keaiban-keaiban akan kadang-kadang menghalang seseorang tu dari dilimpahi dan kebaikan. Sebab tu kita kena tengok apa kelemahan kita. Kelemahan kita tak sama. Kelemahan kita tak sama. Ada orang kelemahan itu, ada orang kelemahan ini. Kelemahan tak sama. Kan? Ada 2-3 benda. Ini kita kena tahu. Cari jangan sampai terhalang kebaikan-kebaikan melimpah kepada diri kita kerana keaiban yang tidak kita tingkatkan. Kebaikan yang kita tidak tingkatkan. Dan jangan biarkan hidup kita ni sampai tua ada keaiban-keaiban macam itu dan kita feel good dengan keaiban itu. Ada orang kadang-kadang memang bab nafkah dia tak ada masalah. Memang orang inborn daripada kecil memang bertanggungjawab. Daripada kecil dengan mak ayah dia pun jaga, bertanggungjawab, adik-beradik bertanggungjawab. Dia kahwin dengan kita sebagai seorang suami, seorang isteri memang jaga rumah tangga. Tapi keaiban, kelemahan pula kalau buka kain tu melengkar macam ular sawa tu. Itu benda-benda yang kita kena tengok, ini something orang sebenarnya. Tapi ada orang feel good tau. Dia betul tau. Dia feel good. Kadang-kadang saya apa kurang saya. Rumah saya sediakan. Okey, tu semua memang okey. Kita tak cakap tu tak okey. Tapi jangan feel good dengan benda yang lemah. Alah kain, tengahlah bergaduh. Memang okey, kita tak perlu besar-besarkan. Tapi kita kena faham, itu something wrong. Kita tak kena membiarkan kain seperti ular sawa di dalam bilik dan di mana-mana. Itu tak kena. Itu bukan benda yang good habit.
Jadi dibuatkan dalam 3 benda tadi itu sebagai sebab-sebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala an-nafi', kurniakan kebaikan. Allah Maha berkuasa, dia boleh bagi siapa yang dia suka, fa'alun lima yurid. Allah nak buat apa Allah suka, tapi Allah suruh kita juga berusaha untuk mencetuskan sebab-sebab untuk dianugerahkan kebaikan-kebaikan. Ma'at ba'astababa, cetulkan sebab-sebab untuk berjaya, sebab-sebab untuk dianugerahkan kebaikan-kebaikan, dan 3 perkara telah kita kongsikan sebentar tadi, insya-Allah. Alhamdulillah. Tak habis gelak lagi kawan kita tu. Sabar. Lepas ni banyak lagi perkara sebenarnya yang Ustaz nak ajar dengan kita. Untuk anda rakan pendengar, buat masa ni yang sedang menonton di FB IKIM FM, tekan butang share. Yang menonton di FB Ustaz Muhammad pun tekan butang share. Yang mana menonton di YouTube pun, selamat menonton, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian ni Ustaz. Dan anda ada sebarang pertanyaan, persoalan selama hari ni. Ada yang tanya tadi Ustaz, Encik Ilyas tanya kata, macam mana tu Ustaz? Memang dah Kempekan nak bergulung. Nak buat macam mana Ustaz? Nanti Ustaz kan ada tips ni kot kan, nak membantu rakan-rakan kita. Dan ada banyak lagi soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Kita akan raikan lepas kita boleh terlihat seketika sekali lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dedek kata kalau orang yang pergi buat servis, dia hanya servis buang minyak, ganti minyak macam ni. Kalau 1 silinder, 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder. Belilah minyak yang betul-betul still ada cap E atau cap A betul. Nak tahu lebih lagi tentang otomotif? Jom ikuti segmen Antech bersama Datuk Engineer Haji Muhammad bin Dalib setiap Isnin bermula jam 3.15 petang. Antech, dunia otomotif anda. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran menerusi perkongsian pesona di Zahra. Bagi Ustaz stretching sekejap, kita sambung lagi. Asma' Husna, penyelesai masalah keluarga, bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dengan nama Allah SWT An-Nafi', Allah yang maha memberi manfaat dan maha memberi kebaikan. Masya Allah, kena bersangka baik pada Allah Ustaz kan. Masya Allah, terima kasih Ustaz untuk perkongsian awal tadi. Dan kita ada banyak soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Kita nak raikan Ustaz untuk perkongsian kita. Soalan pertama ni Ustaz datang daripada sahabat kita Safwan Zulkifli dari Perak di WhatsApp IKIM. Kata, mohon Ustaz berikan kata-kata semangat sebab kawan kita ni kehilangan, ada 2 kehilangan yang besar dan kesayangan untuk dia. Ada 2 ekor kucing yang hilang, hilang. Rasanya sangat down, tak ada semangat untuk menghadapi ujian yang akan mendatang selepas ni. Apa zikir-zikir yang membuatkan hati sahabat kita ni boleh tenang Ustaz? Okey, pertama kita kena faham dari sudut kefahaman kita. Allah tidak akan menguji kita pada benda yang kita tak kuat, kan? Dan tak kuat di sini setiap orang tak sama. Ada orang tak kuat kehilangan isteri, ada orang tak kuat kehilangan suami, ada orang tak kuat kehilangan kucing. Kalau kita kata kehilangan kucing, ada orang memang hati tu berat, down. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji seseorang itu pada benda yang dia tak mampu tanggung. Maksudnya kehilangan kucing yang ditanya itu maknanya dia mampu tanggung benda itu, kan? Dan yang kedua, insya-Allah lah, kadang-kadang ada benda hilang daripada kita, Allah nak ganti dengan benda yang lebih baik. Percayalah benda ni, kan? Nanti maksudnya Allah akan datangkan benda yang lebih baik lagi pada kita. Dan yang ketiganya ada hikmah yang kita tak tahu. Takut-takut kadang-kadang mungkin, kan, kucing yang sangat kita sayang itu kadang-kadang menyebabkan ada najis-najis dia yang kita tak perasan. Sedangkan rumah kita ni buat sembahyang, maka Allah hilangkan sebentar untuk Allah ganti yang lebih baik untuk kita perasan benda dia. Ini mungkin hikmah dia barangkali. Semua benda atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar, zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adalah zikir untuk menguatkan hati. Orang bacanya akan diberi 2 benda. Satu, diberi kekuatan hati untuk menahan segala cabaran hidup. Yang kedua, diberikan keikhlasan kalau dah membuat satu benda itu. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada Ana Mustafa yang lagi confused. Itu nama dia. Apa yang nak sahabat yang kita buat? Kata, 1, jika suami marah pada ibu yang telah tua, usia dalam 70 tahun ibu tu, dengan suara yang agak tinggi, dan sahabat kita ni hanya boleh melihat dan menangis saja. Macam mana Ustaz? Apa yang boleh sahabat kita lakukan Ustaz? Okey, yang pertama sekali bagi kita sebagai anak yang menjaga mak ayah, kita memang kena faham dan kena tahan hati kita, ya. Sebab menjaga orang yang berumur ni memang dia punya cabaran agak besar. Tapi pahalanya berlipat kali ganda. Bukan saja pahala, anugerah di dunia lagi. Kita boleh tengok orang yang buat baik dengan mak ayah dia, kita boleh tengok kehidupan dia, ada anugerah-anugerah yang tak perasan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada benda percuma.
daripada sudut anugerah itu. Jadi maknanya apabila kita buat baik, mesti Allah akan kurniakan kepada kita benda kebaikan. Jadi sabar dan dalam menjaga mak ayah, memang ada karena ni. Memang kena sabar. Seperti mana mak kita sabar dan kita, itu berganda-ganda, beratus kali ganda yang memang kita pun maksudnya takkan boleh buat sebenarnya. Waktu kita kecil, mak kita jaga kita takkan boleh buat punya. Mak pun sabar tu. Dan jadi hari ini, alhamdulillah, mak dipanjangkan umur untuk Allah uji pula kita menjaga mak bagaimana. Dan kalau kita buat baik, dunia lagi Allah bagi kebaikan, akhirat Allah bagi kebaikan. Kita yang keduanya, kita melihat, suami kita kasar dengan mak dia, apa nak buat? Kita faham, mungkin barangkali suami itu dah tidak ada kekuatan emosi untuk melayan mak dia. Jadi kita sebagai isteri, kita kena bagi semangat dekat suami. Kita kena bagi ingatan seperti ini kepada suami kita. Bang, kena ingat bang, sabar bang. Mak memang dah tua, dia ada banyak kaya, abang sabar bang. Kita kena bagi semangat, jangan diamkan. Kita tengok diamkan mungkin kita macam, tapi tak kena, tapi jangan bagi semangat. Pegang belakang suami, bang sabar. Pegang urut dada suami, bang sabar bang. Ingatkan, kita sebagai isteri, kita menyabarkan orang dan suami itu buat baik pada mak ayah dia, kita pun boleh pahala. Jadi kita tengok mungkin kita macam apalah suami ni kasar. Kita tak tahu ada perasaan-perasaan yang dia tak boleh manage emosi dia tu. Bagi suami, bagi abang yang dengar atau siapa yang jaga mak ayah, kita kena faham. Kena sabarlah. Mudah-mudahan besok kita tua, anak kita jaga kita dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau yang dijaga itu adalah ibu mertua suami itu? Maknanya mak kepada isteri itu, Ustaz. Okey, itu lagi berzakat. Pertama sekali, macam mana seperti yang telah kita pelajari, yang dikatakan mak ayah itu ada 5 jenis mak ayah. Iaitu mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua dan mak ayah angkat yang jadi kita daripada kecil. Jadi, kita kahwin dengan satu orang perempuan, kita bukan berkahwin dengan dia saja, kita berkahwin dengan tanggungjawab yang ada di bahu dia. Kalau dia ada mak ayah isteri itu jadi mak ayah kita. Lepas tu ada orang katakan, anak saya semua perempuan. Habis kalau dia kahwin saya ni, siapa nak jaga saya? Maknanya menantu-menantu tu, dia akan ambil kita sebagai mak ayah dia. Sebab mak ayah mertua macam mak ayah kandung. Maknanya jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dia kasar dengan mak mertua yang dia sama-sama jaga, maknanya anak rasa macam something orang. Sama macam tadi, maknanya pegang dada suami, bang sabar bang, faham abang penat, tak apa, nanti mudah-mudahan kita tua besok, menantu kita jaga kita bang, jaga mak, maknanya ingatkan, bagi semangat. Sebab kadang-kadang ada orang memang, dia pengurusan emosi dia dah maksimum, dia tak tahan lah sebenarnya. Dia perangai dia tak betul, memang tak betul. Kita tak cakap dia betul, tak betul. Tapi kita cuba fahami dia. Kadang-kadang ada benda yang saya tak setuju, tapi saya faham kenapa dia macam tu. Itu lebih bagus daripada kita terus judge dia, kata dia dan sebagainya kan. Mana dia buat tak betul. Kasar tu memang tak betul. Tapi kita faham. Kali dia pengurusan emosi dia tu maknanya dia tak berapa stabil. Bang, abang kenalah dengar seorang di Zahra bang ya. Gitu. Tekan butang share kat sama. Tag nama suami anda. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan seterusnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita ni nak mohon penjelasan dan juga solusi daripada Ustaz. Kata suami suka kata nak ceraikan sahabat kita ni dengan kawan-kawan. Dan keduanya suami suka mengucapkan cerai, diucapkan ketika lagi marah dia kata. Macam mana tu Ustaz? Okey, daripada sudut betul kak macam itu memang tak betul lah. Takut cakap nanti maksudnya jadi betul. Okey. Tapi kita cuba tengok kenapa suami boleh sampai begitu. Jadi kadang-kadang mungkin juga kita yang selalu provoke sebelum ini sampai dah ada encoded assumption. Encoded assumption ni maknanya telah ada pemikiran begitu kat suami. Aku tak tahan lah dengan dia ni. Tak boleh lah. Cuma mungkin ada benda-benda lain yang masih menahan dia daripada tak melafazkan macam tu. Itu maksudnya, okey, daripada satu sudut, suami tu kalau bercakap sebagai mainan bahasa, maknanya tak bagus lah. Tapi kita tengok, kadang-kadang yang bertanya tu, dia tak cerita tu apa yang berlaku sebelum 5 tahun atau 10 tahun kebelakangan yang
mungkin suami tu sampai jadi macam tu. Suami tu dah kena macam mungkin so-called torture lah kan. Sampai dia dah tak betul sikit. Dia sikit nak cinta cerai kadang-kadang. Tak betul tu bukan tak betul. Ni maksudnya tak betul dari sudut praktis dia. Cakap tu kan. Jadi mana kalau dia berkahwin cakap macam itu, memang dia terjadi macam tu lah. Tapi kalau kita tak cerita, mungkin yang bertanya tak bercerita. 5 tahun tak saya buat suami saya. Dia tak cerita kan. Tapi seseorang bagi respon, tentu ada sebab-sebab dia. Apa yang trigger dia macam tu. Okay? Kalau memang dia macam cakap macam tu, memang tak betul dia, baik kiri lah. Tapi kalau dia kata dia cakap tu sebab ada benda yang dia berajuk, sampai dia cakap macam tu, pujuklah dia. Suami pun macam isteri juga. Kan? Sekali nak juga dipujuk. Tak gitu, dia jaga hati. Wallahualam. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan seterusnya kita ada dari Bangi ni. Putri tanyakan soalan Ustaz. Apa pendapat Ustaz? Berdosa ke jika suami isteri mengelak untuk mendapatkan zuriat lagi atas alasan malu kerana usia Ustaz? Usia dah lanjut 41 tahun dan tak nak mengandung lagi Ustaz. Apa hukumnya macam tu Ustaz? Okey. Bila kita sebut hukum ya, pertama sekali yang paling bagus yang atas satu surat pergi ke bahagian mufti, tanya soalan dan dapatkan jawapan daripada Jabatan Agama kita mufti. Kalau tanya ustaz, 1000 ustaz, 1000 jawapan kan? Tapi kalau nak tanya, kalau hari ni kita tanya kat saya akan jawab bagian-bagian. Tanya ustaz lain mungkin dia akan jawab bagian-bagian. Jadi bila tanya bagi Jabatan Agama, maksudnya kita cerita detail sebab apa. Tapi personal saya kan, kalau dia kata satu orang tu tak nak anak lah sebagainya, maksudnya dia saja yang tahu kenapa, dia saja yang tahu kenapa, dan apa yang dia rasa, apa yang alasan-alasan dia sesuai tak dengan syarak atau bincangkan dengan bahagian fatwa Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Itu paling bagus. Nanti kalau tak, mana saya cakap macam ni, ustaz kan cakap lain. Mereka ada pandangan-pandangan peribadi mereka berdasarkan ilmu dan keadaan. Dan kadang-kadang mungkin ada benda kita tak cerita semua. Betul. Kan kita tak cerita semua kadang-kadang kan. Jadi kalau jabatan mufti dia akan lebih detail. Dan itu rasa saya paling terbagus. Kita ada mufti. Mufti tu macam bapak kita tau. Dia sudut masyarakat agama. Dekat negeri ada mufti kan. Maksudnya boleh rujuk ke situ. Rapatlah dengan orang daripada Jabatan Agama. Masya Allah. Inilah maksudnya Ustaz kan, kita betul-betul memanfaatkan mereka. Nurul Hayati, seeloknya cara kita berzikir dengan nama-nama Allah ni perlu tambah ya ke Ustaz? Macam ya Aziz, ya Jabbar, ya Nafi ni Ustaz. Ataupun memadai dengan sebut nama Allah tu sahaja Ustaz? Kalau ada ya ni dipanggil panggilan ya. Perkataan ya ni munadi, itu panggilan. Jadi kalau kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, cakap apa ya Allah, ya Allah, ya Allah, macam kau panggil Allah. Sebab apa? Hati kita tu ada hajat. Tak semestinya kita menyatakan dengan lisan kita. Jadi katakan ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi', mana kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala itu kan, maknanya dengan kita ada hajat sebenarnya. Hajat tu kita yang tahu, hati kita tahu. Betul dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut walillahil asmaul husna fad'u biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, berdoalah dengan memanggil nama-nama yang baik itu. Adanya bagus utama ya, dan ya tu sertakan hajat apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Ini saya menggabungkan beberapa soalan, ramai orang minta soalan ini untuk dibacakan Ustaz. Bagaimana sebenarnya nak menggunakan ataupun macam mana cara untuk kita melazimkan zikir dengan nama Allah SWT ya An-Nafi' ni Ustaz? Okey. Ya Nafi' ni kelebihan dia adalah untuk Allah pemudahkan kita banyak benda dan menganugerahkan kepada kita benda-benda yang kita tak tahu, dan apa kebaikan-kebaikan yang kita tak tahu, yang tak perasan Allah anugerah kepada kita. Bagus sangat kalau kita menggunakan nama Allah ya Nafi', ya Nafi' ni kan. Kemudian bacalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kan? Mana dalam Quran Allah sebut orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk, baring, dan sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan tu tak ada ruang untuk masuk ke hati. Bisikan syaitan ni jahat sebenarnya. Dia meragukan, dia melalaikan,
dia menyebabkan membersihkan kekecewaan. Jadi kita yang faham ini, kita semarakkan hati kita dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala agar bisikan syaitan itu tak jauh daripada kita, tak berani nak dekat daripada kita. Allah. Masya Allah, hindarkan daripada bisikan syaitan. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kita ada sahabat kita ni kira macam testimoni iman jugalah Ustaz. Putus tunang pada pertengahan tahun ini dan memang tak boleh nak lupa pada bekas tunang, kemudian membiasakan membaca Ya Ghafur Ya Syakur. Terima kasih banyak Ustaz katanya. Masya Allah. Itu testimoni iman Ustaz kan, Masya Allah. Betul, testimoni iman. Masya Allah. Masya Allah. Tahniah. Lain-lain pun kita bolehlah Ustaz kan, mengamalkan Ustaz kan, menyebut-nyebut nama Allah SWT. Kita sampai ke hujung dah Ustaz sebenarnya. Mungkin sedikit kesimpulan daripada Ustaz, silakan. Okey, ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Kita hari ini bincang nama Allah Subhanahu wa taala An-Nafi'. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat kepada manusia. Dan kita nak, kalau nak cetuskan sebab-sebab untuk Allah anugerahkan kepada kita 3 benda, iaitu tingkatkan keimanan. Iman sumber Allah bagi kebaikan kepada kita. Yang kedua ilmu sumber Allah anugerahkan kebaikan kepada kita. Dan yang ketiganya iaitu dengan kita memperbaiki keaiban dan kelemahan diri kita. So kadang-kadang banyak kebaikan terhalang kerana kelemahan diri kita yang tidak kita tingkatkan. Maksudnya banyak rezeki ada sekeliling kita kadang-kadang terhalang sebab kita punya kelemahan diri yang tidak kita tingkatkan. Sebab itu teruslah memperbaiki diri, dan beruntunglah qad aflaha man tazakka, orang yang sentiasa memperbaiki dirinya, insya-Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kita ujung ni Ustaz, kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan kepada kami di dunia, ya Allah. Kurniakan kebaikan kepada kami di akhirat, ya Allah. Dan hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Nafi', Engkaulah yang memberi kebaikan dan manfaat kepada kami, ya Allah. Kurniakan rezeki yang halal kepada kami, ya Allah. Kurniakan takdir yang baik kepada kami, ya Allah. Kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleh, ya Allah. Kurniakan kepada kami keluarga yang menyenangkan hati kami, ya Allah. Yang menggembirakan kami dari dunia sehingga ke akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Nafi', kurniakan kebaikan-kebaikan-Mu kepada apa yang kami usahakan, ya Allah. Ya Allah, ya Nafi', kurniakanlah kasih sayang-Mu apa yang kami buat, ya Allah. Kurniakan keberkatan dan rahmat-Mu di atas segala usaha kami, ya Allah. Ya Allah, ya Nafi', hidayahkan kami dengan kebaikan dan keridaan-Mu, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu kita minggu hadapan insya-Allah Ustaz untuk perkongsian kita seterusnya dengan nama Allah SWT yang ke-93. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita adalah penumpang atas dunia. Aku dengan caraku yang sederhana
jangan dihancurkan hidup yang indah ini. Akibatnya merana. Kita adalah penumpang atas dunia. Aku dengan caraku yang sederhana. Kita sama sahaja, bezanya cuma amalan kita. Engkau dan juga aku saling perlukan. Oh, cinta yang unik sebagai ikatan yang kukuh di hati demi masa depan. Jangan dihancurkan hidup yang indah ini. Akibatnya merana. Jangan hancurkan hidup yang indah. Kita adalah hamba yang esa. Oh, jangan hancurkan hidup yang indah. Kita adalah hamba yang esa. Jangan hancurkan hidup yang indah. Kita adalah hamba yang esa. Jangan hancurkan hidup yang indah. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Buku baharu terbitan IKI bertajuk Ahmad Ibrahim, Safiah Pemikiran, Sumbangan dan Ilmiah, mengisahkan kehidupan almarhum Profesor Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang berkredibiliti, prolifik dan hebat dalam dunia perendangan Islam di Malaysia.